Okay, so semua dah download notes kan? Okay. Chapter 5, Analysis of Dynamic Behavior. In this chapter, you will learn on first order, second order, higher order, system with delay dengan system with inverse response. So kita terus masuk system with first order. So kamu tengok kat situ, a first order system is one whose output, YT, is modeled by the first order differential equation. So kita tahu untuk first order, second order, higher order ni, sekarang ni semua kita akan pakai dalam bentuk transfer function tau. So kita tahu transfer function mestilah output over input. Okay. So sekarang ni dia kata output dia YT. So kita tahu kalau nak buat transfer function dia akan jadi YT over FT. So FT ni input lah. Kan? So dia akan jadi kalau nak buat apa nama transfer function dia mesti YT over FT. Kan? So sekarang ni dia bagi kita equation untuk first order. Okay, dia bagi equation untuk first order where FT is the input. AO ni tak sama dengan kosong. Kalau kosong, YT ni dah hilang. Bila dia tak sama dengan Y ni ada kira YT ni. Y tu maksud Y put the time domain. Okay. Yang YT ni tadi bahagian AO. So maksudnya ada belah kiri A1 over O diwakili bentuk asal sebelum kita Laplacekan dia. Okay. Okay. Next. Okay. Lepas tu dia kata at a steady state, bila steady state output dengan input dua-dua zero lah. Okay. The transfer function for the first order system become, okay, yang tadi kita buat tu, tau P dy dt campur Y sama dengan Kp Ft ni, kita tukarkan dia kepada Laplace form. So bila tukarkan kepada Laplace form, kamu akan dapat tau P, dy dt ni kita akan dapat Sys, sebenarnya plus ni, Sys plus Y dalam kurungan 0. Okay. Yang Y dalam kurungan 0 tu kita buang dia sebab dia dah bagi tahu Y dalam kurungan 0 ni sama dengan 0. Kan? So plus Ys, ni kan ada Y, ni Yt dia tukar kepada Ys bila kita Laplace. Okay, Kp dengan tau P ni adalah constant dia sebab tu dia tak ada S. Okay. Lepas tu F, apa nama, function Ft ni tukar kepada function Laplace S. Okay. So kemudian kamu rearrange dia. Kamu rearrange dia menjadi bentuk macam ni. Okay. Macam mana kamu nak rearrange sebab kita tahu untuk buat transfer function dia mesti output over input. So bila output over input, so Y tu kita keluarkan dia, Ys ni. So dia akan jadi tau Ps sebab Y kamu dah keluarkan plus 1. 1 ni dekat sinilah yang Ys ni. Okay. Sama dengan Kpfs. So kemudian kamu tukarkan dia kepada transfer function. Nampak? Y over S, Y over F. Output over input. So Y over F. Yang atas ni pun kamu turun ke bawah lah. Dia macam jadi darab silang tu kan. So dia akan dapat Kp over tau Ps plus 1. So yang ini adalah dalam bentuk first order system. Bagaimana kita nak tahu dia first order system? Kamu tengok dia punya denominator dia, S kat bawah ni, kuasa dia 1. Kalau kuasa dia 2, dia second order system. Kalau kuasa dia 3, dia third order system. Kalau lebih tinggi daripada itu, dia higher order system. Okay, sampai dekat situ saya punya explanation. Kamu faham tak? Jangan faham-faham nanti saya bagi soalan test kamu tak menjawab pula. Sampai situ okey tak? Clear? Okey. Okay. Okay, so kamu tengok bila kita dah dapat ni, so sekarang ni tengok GS ni adalah dia punya transfer function. So transfer function ni sama dengan Kp over tau Ps plus 1. Maksudnya yang ini kamu dah pun tukar dia dalam bentuk transfer function
dalam bentuk Laplace. Okay. Yang tengok ni kan, masuk, keluar, input, output, dua-dua dah dalam bentuk Laplace ni, S ni. Okay. Karakteristik untuk first order system ni dia ada dua. Yang pertama capacity to store material dan yang kedua adalah resistance to flow. So apa yang dimaksudkan dengan capacity to store material dengan apa yang dimaksudkan dengan resistance to flow. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay. Benda yang sama ni, okay. Lepas ni nanti akan ada contoh So sekarang ni kita go one by one lah. Sekarang tu tadi ada dia punya AO ni ada nilai yang bukan kosong. Okay. Sekarang ni yang first order tadi tu, kalau yang bukan kosong tu, it is also known as first order lag atau linear lag atau exponential transfer lag. Okay. Okay. Tapi kalau AO ni sama dengan kosong, maksudnya Y ni hilang. Kan? Bila Y ni hilang, dia akan jadi pure capacitive atau pure integrator yang mana bentuk dia macam ni. So nanti cuba kamu hilangkan AO ni. Okay, sekarang ni cuba kamu Laplacekan benda ni dan kamu susun. Dapat tak yang bawah ni? Macam yang dalam bentuk ni, yang saya tunjuk dalam bentuk ni kan. Okay. Sekarang ni kamu buat benda ni tapi untuk yang ini, untuk AO ni sama dengan kosong. Lepas ni kamu Laplacekan, lepas tu kamu jadikan dia dalam bentuk transfer function. Kamu dapat tak ni? Cuba try sekejap. Sebab kalau saya bagi macam ni kamu tengok, nanti kamu tak tahu mana benda ni dapat. So kamu try buat. Okay, dapat tak? KP ni sama dengan B over A1. KP ni gain dia dan dia punya dia tak ada time constant. Dia ada gain saja. Okay, dapat tak? Izwan? Dapat. Farzana? Belum dapat lagi? Okay. Aini? Doktor, saya terlepas tadi. Ulang balik boleh. Nama apa? Terlepas? Tadi doktor select les yang daripada mana Tak, ni yang ini. Sekarang ni AO dia sama dengan kosong. Tadi kan kita dah buat yang ni kan. Okay, yang ni AO dia sama dengan selain daripada kosong. So, kalau tengok dekat sini kita susun dia supaya dia jadi YT. Kan? So, bila dia jadi YT, kita susun dia dalam bentuk macam ni, kemudian kamu Laplacekan dia dan hanya susun dia kepada transfer function.
So untuk yang saya minta tadi tu, so sekarang ni Y ni dah tak ada sebab dia AO dia kan sama dengan kosong. Kan? So bila AO dia sama dengan kosong, yang ni dah tak ada. So tinggal yang ni je. Kan? So kamu akan dapat A dy dt sama dengan BF. Kan? So yang ini kamu terus laplaskan. Bila kamu laplas, kamu akan dapat A1 SY dalam kurungan S tu, okey, campur Y0 tu akan jadi kosong, kan? So sama dengan BFS. Lepas tu kamu darab silang tu supaya F ni ke bawah, yang A ni ke sana, so dia akan jadi Y sama dengan Y per F sama dengan B per AS. Okay, dia akan jadi B per AS. Dan KP ni sama dengan dia ambil B per A. Sebab bila kamu buat B per A dekat KP ni, kamu still akan dapat B per AS. Sama tak? Ini saya bagi explanation macam tu je, saya tak tulis. Maksudnya kamu boleh tengok, kamu boleh congak je. Dengan cara kamu buat kamu punya Laplace tu betul. So Syami dah dapat kan? Syafiq dapat Syafiq? Dapat betul. Dapat Okay. So kita teruskan. Okay, first order system ni dia characterize ada dua tadi. The first one is capacity to store material. Material tu maksudnya mass ke, energy ke ataupun momentum. Number two, resistance to flow associated with the flow of mass, energy or momentum in reaching the capacity. Therefore, dynamic response of tank that have the capacity to store liquid or gases can be modeled as first order. Okay. So dalam konteks ni, untuk soalan test tadi, untuk soalan test kita tu, okay, kalau kan untuk soalan test kan ada dua gambar tu kan, okay, ada dua tank tu kan. Okay, kalau tank itu kamu letak valve dekat hujung tu, dekat dia punya output tu kamu letak valve, dia dah boleh jadi first order. Sebabnya dia kata tank tu ada kemampuan untuk simpan mass atau energy atau momentum, dan dia akan ada resistance. Resistance tu halangan. Ia dikaitkan dengan valve tu lah di hujung tank. So sebab tu dynamic response of tanks that have the capacity to store liquid atau gases boleh dimodelkan sebagai first order. The resistance is associated with the pump, valve, weir and pipes which attach to the inflow or outflow liquid or gases. And similarly, temperature response of solid, liquid or gaseous system which can store thermal energy is modeled as first order. In other words, a process that possesses a capacity to store mass or energy and thus act as a buffer between inflow and outflow will be modeled as first order system. So yang ini definisi first order system. Kan? So yang ini kalau untuk soalan test ke final ke, kalau soalan keluar dia akan tanya explain your understanding on first order system. So kamu just bagi je lah ni, first order system di-characterize oleh dua benda, yang pertama dengan yang kedua. Dah. Right. Okay, example mass storage, mathematical modeling for the tank system. Okay, yang ini saya last 2 week saya minta kamu untuk go through kalau yang melibatkan valve. Okay, yang ada F naught ni sama dengan H over R. H ni adalah dia punya ketinggian, R tu resistance to flow. Valve punya tu. Saya minta kamu ulang kaji last 2 weeks kot rasanya. Saya bagi contoh-contoh dengan saya bagi pages dalam buku Seaborg tu. Kan? So kalau kamu go through tu sepatutnya kamu faham lah apa yang kita tengah bincangkan sekarang. So yang ini adalah tank system. Tank ni
tank simple tank je. Okay, kita ada Fi ni inlet, F0 ni outlet. So dalam ni yang H ni pula adalah level tank. Okay, dan R ni pula adalah resistant pada valve. So disebabkan dia first order system, okay, kita tengok dekat sini. Okay, sekarang ni kita buat total mass balance. Total mass balance dia adalah A DH dt. So kalau kamu darab A dengan DH dt ni, kamu akan dapat volumetric flow rate. Sebab A ni kan meter square, H ni meter. So kalau kamu darab dulu, kamu akan dapat meter cube. dt ni per time. Maksudnya yang ini adalah dia punya volumetric flow rate. Okay, bukan mass volume. So F adalah volumetric flow rate in, tolak volumetric flow rate out. So yang ini dah jadi dia punya mass energy mass balance of the system dah. Okay, in tolak out. Kalau ini lebih besar daripada out, dia akan ada accumulation. Kalau ini lebih kecil daripada out, dia akan ada consumption. Okay, maksudnya nilai dia akan jadi negatif. Kalau lebih besar, nilai dia akan jadi positif. Dan kita nak untuk tank ini tak melimpah, nilai dia kena kosong. In sama dengan out. Kan? So kemudian dia tukarkan F0 ni out ni kepada H per R. Sebab dia dah bagi dekat sini. F0 ni sama dengan driving force to flow over resistance to flow. So lepas itu, daripada sini kemudian kamu susun benda ni. Okay, kamu rearrange dia. Kalau kamu tengok dia yang ni rearrange je. Okay. Dia rearrange. So yang ini HR ni dia bawa ke sebelah kiri, lepas tu dia darab dengan R. So tinggallah H. Yang R ni ada dekat sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kan? So lepas tu at a steady state condition. Steady state condition maksudnya masuk sama dengan keluar. So HS ni maksudnya dia punya level lah. Level pada steady state sama dengan RF S. Kan? Yang ni bagaimana nak dapat RF ni, kamu ni naik je lah atas kan. R dia jadi ada RF lah. Okay, F pada steady state sebab tu ada S. Okay, lepas tu dalam bentuk deviation form, maksudnya H ni dalam bentuk deviation form. Maksudnya H pada keadaan sekarang tolak H pada keadaan steady state. So kamu akan dapat dalam bentuk deviation form. Ada dapat H cap tu kan. Lepas tu dia punya flow in pada keadaan sekarang tolak pada keadaan steady state. Kamu akan dapat cap dia juga. So kemudian kamu masuk kamu gunakan persamaan yang sama. So kamu tambah cap dia dapat. Cap. Kan? So bila dah ada cap ni, baru kamu Laplacekan dia dan kemudian kamu rearrangekan dia untuk dapat equation ni. Kan? So sekarang ni saya nak kamu buat macam ni, yang ini, ataupun kamu buat daripada awal lah, daripada awal dapatkan sampai ni GS ni. Sampai steady state. Buat Laplace. So saya bagi kamu 5 minit, dalam pukul 10.46 patutnya kamu dah dapat. Ini kita ulang balik lah. Sebenarnya saya dah explain lah. So kamu ulang balik, kamu buat secara bertulis. So kalau kita kelas face to face, so saya akan suruh kamu tulis juga sebab saya nak tengok. Yang ni sebab saya tak boleh tengok, saya assume kamu tulis lah. Okay, buat dulu. Saya bagi kamu 5 minit Saya pergi toilet jap.
Okay, dapat tak? Dapat tak dia punya transfer function? Okay, feedback. Kamu dah dapat, apa nama, kamu dah sampai mana? Dah siap dah buat ni? Laplace? Ya. Okay. Kami okey lah. Hakim? Laplace kamu dapat tak? Betul. Ha? Belum. Tengah buat lapas. Okay. Ideal? Tengah buat Laplace kata. Kamu buat Anyway. Laplace? Okay. Ah, Cepat sikit. Ni Laplace simple ni takkan lama sangat. Syafiq, dah siap kan Syafiq? Tengah buat sikit. Loy macam mana Loy senyap eh? Kejap. Okay, kita bagi lagi 2-3 minit. Ini sepatutnya direct ini, sangat direct.
Okay, dah dapat belum? Izwan tadi dah dapat kan? Syafiq dengan siapa lagi? Farzana? Dah doktor. Syafiq dah dapat. Farzana? Ui, lamanya kamu punya place. Aini? Loy? Dapat. Okay. Yang lama sangat, kalau lapis tu memang kena buat sangat banyak exercise lah. Kalau tidak, yang ini simple je ni. Nanti takut kamu tak sempat tau. Soalan final 3 jam. Okay, kalau dah dapat, okay. So dekat sini kita nampak dia punya tau P dia ataupun time constant dia adalah A kali R. Okay, R tu adalah dia punya resistant force dia. And A tu adalah dia punya surface area. Dan KP ataupun dia punya gain dia sama dengan R. So the cross-sectional area is a measure of its capacitance to store mass. The larger the A, the larger the storage. Betul lah. A itu kan surface area. So kita boleh kata time constant ni sama dengan storage capacity darab resistance to flow. Okay. So example 2. Liquid in the tank is heated by saturated steam. Energy balance for the system is given by V rho Cp dt dt sama dengan Q, dan Q ni pula ada dia punya heat, dia punya apa nama heat flow rate dia punya heat flow rate pula, heat transfer dia. So Q ni adalah heat, dan dia punya equation untuk heat transfer dia UAT T steam tolak T. Kejap. Sebab saya ke campus nak hantar. Okay. At a steady state, okay. V rho Cp dt dt ni maksudnya apa? Ni adalah perubahan suhu dengan masa. Okay. So, kalau kamu darab V kali rho ni adalah mass flow rate, kamu darab dengan Cp ni dia akan cancel out, nanti kamu akan dapat perubahan suhu dengan masa lah. Okay. At a steady state, UAT ni sama dengan T steam steady state tolak T dalam keadaan steady state. So using deviation variable, T sekarang ni sama dengan T sekarang tolak T steady state, dan T steam sama dengan T steam tolak T steam dalam keadaan steady state. And so dan T pula T pun sama, T ni lah kan. T sekarang tolak T steady state. So kamu dapatlah dia punya cap ni. Maksudnya dalam bentuk deviation. Sebab kita nak buat transfer function, dia mesti dalam bentuk deviation. Okay, dalam bentuk perbezaan tau, deviation. So V dengan rho ni dia tak perlu deviation sebab dia constant. So V rho C ni constant. Okay, U pun constant. Sebab U tu adalah transfer rate kan, heat transfer kan. So dia pun constant. So yang kena deviation di T T ni, T steam dengan T out ni. And T bukan T out, T lah T dalam ni. Right. So kalau kamu tengok nanti yang T ni semua ni yang akan bertukar jadi TS nanti. Kamu akan Laplace kan. So kemudian dalam keadaan Laplace transform, so kamu buat TS ni, okay, TS over T steam. Sebab TS ni maksudnya T dalam bekas ni lah. Okay, T output yang kita dapat, input dia daripada steam. Okay, suhu yang panas tu daripada steam. So itu input dia. Output dia adalah yang dalam ni. So sebab tu kamu tengok kat sini dia T dalam bekas over T steam. So kita akan dapat equation ni. Dan kemudian kita ringkaskan kepada Kp dengan tau S dengan ni, dengan time constant, kamu akan dapat yang ni. So yang ni cuba buat. Konsep dia sama je. Okay. Cuba kena tukarkan dalam bentuk ni. Okay, sekarang cuba buat. Saya bagi sampai pukul 11.05 lah. 7 minit untuk cuba buat.
Okay, kalau dah dapat, bagi tahu Dah. Okay, Izwan dah dapat. Siapa lagi dapat? Loy dapat dah? Ke Loy tengah buat lagi Laplace? Tengah buat lagi. Dah dapat ke? Fazana, Hakim, Syafiq. Belum Doktor. Yang ini konsep dia sama je macam tadi. Kan? Cuma dia panjang sikit lah. Dia ada V, rho, CP. Ni kamu kena rearrange je. Kalau tengok dekat sini dia punya tau P dia V rho CP U over A. Ni dia punya time constant. Dan gain dia 1. So untuk tahu time constant tu, kebiasaannya kita tengok dia punya unit. Okay, V rho ni dia punya unit apa, dan bila kamu darab
semua unit ni kamu cancel out, dia akan dapat unit the time. So sebab itulah dia dapat V rho CP U over A ni. Dan sebab itulah KP dia sama dengan 1. Normally kita uruskan dia punya tau P dulu. Once dah ada dapat time constant, dan the remaining tu adalah dia punya gain. Okay. So kita decide on the time dulu baru dapat gain. Kita tak boleh decide on the gain sebab kita tak pasti yang time tu. Okay, lagi seminit kita teruskan slide yang seterusnya lah, sebab yang ni sebenarnya kira-kira ni kamu boleh cuba sendiri dekat rumah. Dekat bilik lah kan. Sebab kalau takkan habis masa kat sini lah. Mungkin korang boleh macam mana lah, nak kata kumpul kan, tapi sepatutnya semua dah ambil vaksin kan. So kita berkumpul buat sama-sama ke kan. Apalah, nanti minggu depan saya cuba tengok kalau boleh dapatkan kelas. Kita boleh buat face to face lah kot. Sebab macam ni saya susah nak memonitor. Saya tak tahu kamu dah siap ke, means kamu buat ke tak buat ke, faham dekat mana, tak faham dekat mana. Okay, sekarang dah pukul 11.10 untuk Laplace ni kalau kamu tak dapat, lepas ni kamu cubalah sampai dapat. Sepatutnya memang boleh dapat. Kalau tak dapat tanya Izwan, dia dah dapat awal lagi. Okay. Yang ini contoh-contoh physical example of the first order system. So kau tengok dia ada 4 contoh yang diberikan: thermometer, liquid level, circuit dengan mixing process. So yang ini dia tunjukkan lah kalau stored quantity, contoh untuk thermometer, quantity dia dalam bentuk internal energy. Dia punya driving force dia temperature, flow dia heat flow, resistance dia 1 over UA dan capacitance dia MCP. So yang ni contoh je lah, ni maksudnya ringkasan untuk first order physical example. Okay, kalau liquid level, volume, dia punya driving force dia heat ataupun H ni, flow dia flow rate lah, resistance dia R. Yang ni yang tadi yang kita buat, yang valve tu, contoh valve tu. Okay, capacitance dia A, dia punya area. Kalau circuit, resistance dia R, capacitance dia C. C ni kolom ni rasa. Kolom. Kalau mixing 1 over Q dan volume. Okay. So time constant for a process is given by storage, darab, resistance to flow. Ni dia ulang balik je. Okay. Untuk heating system tadi, dia punya time constant untuk heating system, dia punya time constant ni adalah tau P ni sama dengan V rho CP over UA. Where V rho CP ni adalah to store the thermal energy, dan 1 over U18 ni adalah the resistance to the steam to flow. Okay, untuk heat ni macam panjang sikit lah kan. Kalau untuk mass tadi dia direct, simple je. So kita tengok dynamic of a first order lag system. Untuk sistem ni, transfer function for first order system, ini yang first tadi, yang kita buat H over S. H ni maksudnya ni tank lah ni. Okay. Nama tank punya level ni, H. Yang F ni pula feed inlet, tank. Kan? Sama dengan KP over tau PS plus 1, ni untuk first order system. With a step change in input of magnitude A, maksudnya dekat input dia, Fi ni feed inlet, okay.
Fi ni dia kata ada step change. So step change kita tahu A per S. Dia kan ada dia ada banyak input kan. Kita boleh buat step change, kita boleh buat dia ada 6 jenis. Enam jenis input. Sekejap. Step change betul yang tegak ni pun benda saya tak ingat. Sekejap. RAM, dia ada dia boleh ada step response, ada RAM response, ada juga sinusoidal response. Itu antara contoh respon dia lah. Lepas tu respon ataupun input ataupun kalau respon tu yang dia respon lah, input is yang kita bagi So kalau input sama tadi, dia ada RAM input, step input, rectangular pulse ni input, sinusoidal input, ada 6 semua. So yang itu untuk kamu tengok jenis-jenis input tu dekat chapter 4, Dynamic Behavior of First Order and Second Order Process. Itu kamu tengok dalam buku Seaboard. Okay. Dia jenis-jenis input. Ada 6 jenis input lah. So sekarang ni kita pakai step input. So step input kalau kamu tengok dalam carta Laplace tu, step A over S. Okay. So dia kata step input of magnitude A. So A over S lah. So kalau magnitude dia 10 katakan, so 10 over S. So Fi ni, S ni yang diberi. So apa yang kita buat, F ni kita naikkan ke kanan. So AKP ni, A ni nanti kita kejap sebelum kita naik, kita jangan tukar dia punya nilai lagi, kita terus naikkan sebab dia membagi A. So kamu tengok dia naikkan, bila dia naikkan ke kanan, so baru dia tukar A over S. So A over S ni adalah dia punya Fi. A over S, nampak? A over S. So dia naikkan ke kanan. So dia terus darab dengan yang ini. So kita akan dapat AKP over S tolak AKP tau P over tau PS plus 1. Bagaimana nak dapat dalam bentuk ni? Tau P plus S. Yang ini kamu kena buat secara matematik ni. Tau P plus S. Sekejap. Cuba tengok equation ni. Kamu solvekan benda ni, dapat tak benda ni? Yang ini tak payah. Ini kan sebelum ni kita pernah buat. Ini kita ringkaskan dia. Apa nama? Sebelum ni kita pernah buat dalam bukan Laplace. Sekejap. Saya buka slide. Itu kamu buat dalam transfer function, bukan. Dalam Laplace lah saya rasa. Sekejap. Okey. Yang ini bagaimana nak dapat yang ini? Bagaimana nak dapat AKP dapat yang ini? Yang ini kamu buat dalam partial expansion. Kamu buat partial fraction expansion technique. Kamu tengok dekat chapter 4.1 dekat Laplace tu.
Okay, yang saya dah bagi note sebelum ni, kamu tengok dekat chapter tu, dekat situ ada partial fraction expansion technique. So maksudnya daripada AKP ni kamu nak pecahkan kepada 2 untuk kamu buat partial fraction dia. Kan? Macam mana nak dapat? Kamu tengok contoh yang diberi tu, lepas tu kamu cuba dapatkan yang ini. So once kamu dah dapatkan dia, kita tukar balik, change back to time domain. Maksudnya kita inverse Laplace. Tengok dekat table dekat belakang. Table yang hari tu page berapa kamu ada ni tak? Table tu, table Laplace tu. Refer table, saya dah tulis dekat bawah ni. 4.2, refer page 61, respond first order, seaboard third. Okay, kamu punya yang seaboard second, kamu refer page 126. Buka kamu punya buku seaboard tu, page 126. So yang ini, apa nama, explanation yang sama diberikan. Slide ni saya tarik daripada seaboard page 126 untuk kamu punya buku. Okay. So, kemudian kamu inverse Laplacekan dia. So bila dah dapat this value, kita boleh plotkan graf. Kan? Bila kamu plotkan graf, kamu akan tengok semakin Y ni menghampiri, Y ni maksudnya dia punya output dia, semakin dia menghampiri AKP ni, as time menghampiri infinity, dia punya tindak balas tu semakin complete. Daripada 86.5 kepada 4 kali time constant 98%, kepada 98% lah. Notice that the first order process does not respond instantaneously to a sudden change in its input. So bila kita bagi input bertukar, kita bagi tambahan input A kepada S ni, dia tak terus tukar. So dia ambil masa. Dia ambil masa sehingga 4 kali time constant baru dia dapat 98% perubahan input, perubahan kepada output. Bila kita tukar input tu kita bagi A per S, so dia ambil masa sehingga 4 kali time constant baru dia punya output dia berubah mengikut input yang kamu bagi. Even after a time interval equal the process time constant, the process is 63%. So time interval tu sama dengan proses time constant, dia baru 63%. Dia 4 kali time interval baru dia samalah. So sebab itu untuk first order system, dia juga dikenali sebagai dengan nama time lag. So dia lagging sikit, dia ambil masa sehingga 4 kali baru dia punya output tu reflects pada input yang kita tukar. So secara teori, the process never reach the new steady state value except if t ni menghampiri infinity. Kan? So maksudnya dia akan naik pelan-pelan. So bila dia semakin semakin complete, sebab katakan dia punya nilai tu 1, so time ni kena menghampiri infinity baru dia cecah nilai yang sepatutnya. Kalau tengok dekat sini, it does not approximate. Okay, betul lah ni. Sebab dia sampai 4 time constant je dah 98%. So buka page 126 tu lah, seaboard. Yang ini explanation dia lebih jelas daripada yang saya explain lah. Mungkin kamu kurang jelas. Tapi ni memang kena kira lah, kena masuk sendiri nilai, kena kira sendiri baru kamu faham.
So sebab tu saya cadangkan buku kamu tu kamu print. Bila print senang sikit untuk kamu refer. Sebab kalau tengok dekat laptop, nak tengok contoh lagi kan. Dia jadi susah. Okay, sampai dekat situ clear apa? Kamu dapat sikit tak dia punya idea? Apa yang nak dibuat? Yang table tu Dr. boleh ulang balik tak? Table mana? Yang time elapse tu, yang lag. Ni time lag ni. Okay. Yang ini kita bagi value je sebenarnya. Yang ni kalau kamu tengok dalam ni kan, dalam page 126 ni dia bagi contoh. Okay, once bila kamu dah dapat ni kan, kamu dah dapat kamu inversekan Laplace ni, okay, YT over AKP ni, okay, bila kita dah inversekan Laplace tu, okay, bila kita dah inversekan Laplace tu, kita plotkan dia YT over AKP ni, yang ni dia nak menunjukkan bahawa input yang kita bagi itu, berapa lama input yang kita tukar itu akan menghasilkan output yang berpadanan dengan input tu. Okay. Sebab tu bila kita plot output ni, Y ni adalah dia punya output. Okay. Y over AKP ni kita plotkan dengan dia punya time constant. Time constant tu sebab kita nak tengok berapa lama time constant baru output tu menyamai dengan input. Sebab tu kamu tengok dekat sini T over time constant. Yang ni bukan 1 over time constant tau. Dia T, time. Dia ambil atas ni, power epsilon tu. Tapi bukan minus lah. Okay, dia ambil time over T over time constant. So kalau time dia 1, maksudnya sekali dia punya interval tu sama dengan time constant. So nilai pada output dia baru 0.63% daripada input yang kamu bagi. So contoh kalau kamu bagi input 10, sepatutnya output dia kena sama dengan 10. Okay, katakan contoh tank ni adalah tank yang input tolak output sama dengan 0. Maksudnya tak ada accumulation contoh Okay. So kalau kamu ubah input tu, kamu ubah dia, kamu bagi tambahan 10, nilai 10. So dalam sela masa satu time constant tu, dia baru 63%. Maksudnya kalau sepatutnya dia keluar tu 10 balik, tapi dalam satu time constant dia baru sampai 63%. So yang keluar dalam satu time constant baru 6.3 daripada 10. Kan? Lepas tu 2 kali ganda time constant baru 8.6 daripada 10. 4 kali ganda time constant baru 9.8. Maksudnya dia belum lagi keluar 10. So sebab tu dia ada lag. Sebab tu yang first order ni diberi nama sebagai lag. Sebagai apa nama? Dia punya nama lain dia linear lag ataupun exponential transfer lag. Sebab dia ada lag. Dia bukannya terus pada satu time constant dia terus keluar 10. Kalau kamu bagi 10 dia terus keluar 10. Tak, dia akan ambil masa. 4 kali time constant at least. Okay, maksudnya dia tak respon secara spontan lah, automatik. Dia bukannya linear, dia bukannya macam step. Okay, kamu bagi dia input tu step tu kan dia terus naik n. Kalau graf dia macam graf tangga tau. Graf tangga. Kan graf tangga dia terus naik n. Okey, tapi dia punya respon bukan dalam bentuk tangga. Dia punya respon dalam bentuk linear. So bila linear dia by time pelan-pelan naik, faham? Okay, dia slow. Dia slow. So 4 kali ganda time baru capai satu step. Okay. So yang saya terangkan kepada kamu ni, ini secara konseptual dia. So untuk dia punya application, yang itu kamu kena kira, dan bila kamu kira dan baru kamu faham lah. Dengan dibantu oleh explanation dalam page 126 tu.
So kalau kamu tengok page 1 to 6 dalam buku, kamu tengok exactly contoh yang sama diberikan. Okey. Dan dia terangkanlah secara teorinya kenapa benda tu tak lambat reach. Tengok dalam buku kata the plot of this equation shows that the first order process does not respond instantaneously. Yang macam kamu katalah, dia bukan instant. Dia bukan macam step. Okay. To a sudden change in the input. In fact, after time interval equal to the process time constant, the process is masih 63%. So sehingga 4 kali ganda baru 98%. Kalau kamu tengok contoh yang diberi dalam buku, 5 kali ganda time constant baru 99%. Masih tak 100%. Okay, itu contoh. Okay. So dalam buku Seaborg ni banyak contoh lah yang membantu pemahaman. Okay, next. Yang ni setakat ni secara konseptual kamu faham. Mungkin secara kira kamu belum boleh kira. Ini kamu kena duduk balik dan kamu kena, sebab especially dekat sini daripada sini ke sini kamu kena buka balik chapter 4.1 tu. Partial fraction tu, macam mana daripada sini kamu nak partial fraction dengan dia, daripada sini kamu inverse Laplace dapat yang ini. Once dapat yang ini baru kamu boleh plot graph, baru kamu dapat yang ini dan baru dapat yang dibincangkan tadi. Tapi secara konseptualnya, at least secara konseptual kamu dah faham, okey lah tu. Yang ini kena take time lah. Yang ini saya tak boleh suruh kamu buat sekarang memang habis masa macam tu je nanti. Kan? Okay. Next. Okay. Conclusion on the first order system. A first order lag process is self-regulating. Self-regulating maknanya self-regulating. Macam mana saya kata self-regulating? Okay, saya bagi contoh. Kalau self-regulating ni, okay. Kamu bayangkan tank, ni tank dia ada masuk, dia ada keluar. Okay. Kat sini ada lubang. Lepas tu ada valve. Okay. Kita tahu yang H ni sama dengan driving force over R. Kan? H ni dia punya level ni sama dengan driving force dia over R. R tu adalah resistance. So, kalau kamu tambah input, contohnya sekarang ni input dia, katakan dia punya input dia 2 meter kubik per minit. Okay. Masuk 2 meter kubik per minit, keluar 2 meter kubik per minit. Okay. Dia akan ada dia punya H dia lah. H ni maksudnya dia punya level dia. So sekarang ni kamu buat step input. Step input tu maknanya kamu tiba-tiba kamu besarkan pipe tu. Okay. Daripada 2 meter kubik per minit, kamu naikkan sampai 10 meter kubik per minit. So daripada 2 kamu tambah lagi 8. Dia jadi 10 lah meter kubik per minit. Okay. Bila kamu buat macam tu, apa akan jadi pada level? Meningkat. Level akan meningkat, betul. Itu betul. Okay, level akan meningkat. Tapi adakah dia meningkat terus sampai dia melimpah? Tak. Tak, sebab apa? Sebab dia naik slow kan. Okay. Sekarang ni, dia punya teori dia, sebab sekarang ni yang masuk 10 yang keluar 2. Okay, yang keluar 2 yang keluar 2. Kalau ikut logik, ada lebihan 8 lagi, betul tak? So bila dia naik slow-slow, logiknya dia akan melimpah last kali, betul? Betul. Okay, cuma dia punya hubungan dia, H ni, dia punya level H ni sama dengan force over R. Okay, so bila H ini meningkat dan R dia constant, okay, H ni meningkat tapi R dia tu tak berubah. Apa jadi pada dia punya driving force? H sama dengan driving force over R. So kalau H meningkat, R tu constant, apa jadi pada driving force? Driving force pun akan meningkat kan? Driving force tu meningkat, betul.
Bila driving force meningkat, air yang keluar akan sama dengan level tadi ke akan bertambah? Tambah kot. Bertambah. Sepatutnya dia bertambah. Okey? Sebab bila driving force meningkat, air yang kat bawah tu akan keluar lagi laju. Dia punya pressure tinggi. Okey? Contoh kamu berada dalam swimming pool lah, kamu pergi kat swimming pool kanak-kanak yang 1 meter, kamu duduk dekat dia punya dasar, compare dengan kamu pergi swimming pool yang 10 meter untuk terjun tinggi tu, kamu duduk dekat dia punya dasar. Pressure dekat yang dalam itu lebih tinggi daripada pressure dekat yang cetek. So bila dia punya pressure tinggi, apa akan jadi pada flow ni kalau ada lubang? Flow dia akan jadi laju. So sebab itu sistem ini dinamakan sebagai self-regulating. Maksudnya level dia akan meningkat tapi dia takkan sampai melimpah sebab bila dia meningkat tinggi, air kat bawah ni akan jadi lagi laju. Kan? Untuk orang kata apa, compensate ketinggian level tu. Therefore dia tak sampai melimpah, dia akan regulate balik tapi by time dia akan stable pada satu height lah. Pada satu height tapi yang bawah ni akan meningkat. Akan keluar, means dia punya speed dia akan air dia akan semakin tinggi. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan self-regulating. Okay. So the time constant of a process is a measure of the time necessary for the process to adjust to a change in an input. Okay. So sebab tu dia sampai 5 kali time constant tu baru dia adjust pada input yang diberikan. So the ultimate value of the response is equal to the time gain ni, to KP ni gain ni, process gain. Ultimate value of the response is equal to the process gain for a unit step change in the input or AKP for step size A. So dia punya output ni, dia punya gain ni akan dapat KP kali input ni lah. Dia punya gain dia. Maksudnya dia punya level tu dia akan berhenti at what level. So the above equation tell us by how much we should change the value of the input in order to achieve a desired change in the output. A small change in the input, okay, if KP is large. So kalau KP ni gain ni large, maksudnya kalau kamu kalau kamu tukar sikit dia punya input dia, seluruh sistem itu akan berubah sebab dia punya KP ni large. So sebab tu dia akan jadi very sensitive system. Tapi kalau kalau KP ni small, walaupun kamu bagi step change tu besar, tapi disebabkan KP tu kecil, so dia slow. Maksudnya sistem kurang sensitif. So kamu kaitkan KP tu dengan equation ni. Okay. So tengok dekat sini, this example basically refer to 10.1 George Stephanopoulos book. Okay, ni kamu tengok buku George Stephanopoulos ni, saya ada tulis dekat bawah ni. Okay, dia refer pada example 10.1a ni where it shows a first order self-regulating. In that example, when the inlet flow rate increase by a unit step, the liquid level meningkat. Okay, as the liquid level goes up, the hydrostatic pressure pun meningkat yang dekat bawah tadi yang saya beritahu kamu tu. So it which in turn will increase the flow rate, FO of the effluent stream. This work towards the restoration of the equilibrium state. So sebab tu benda tu tak melimpah sebab dia self-regulating. So dia berbeza kalau macam yang ini untuk case tadi kan kamu buat yang first tu, AO tak sama dengan kosong. Okey, ini untuk case AO tak sama dengan kosong. Okey, yang awal sekali mana yang AO tak sama dengan kosong? Ni untuk case ni. AO tak sama dengan kosong. Tapi kalau AO sama dengan kosong,
yang kita namakan dia sebagai pure capacitive ataupun pure integrator. Contoh dia dah lain. Dia macam kamu dekat bawah tu bukan lagi valve tapi kamu letak pump. Okay. Ada contoh yang okey, yang pump tu nanti kemudian. Dekat dalam ni dah ada yang contoh pump. Okey. Next ni kamu tengok effect of parameter on response of first order system. So kalau tengok dekat sini dia punya, sebab kita ada AKP yang kan time constant sama dengan resistance to flow kali mass. Capacity. Kali capacity kan. Okay. So kalau tengok dekat sini, kalau tank itu we know that time constant sama dengan storage capacity kali resistance to flow. Okay. When we subject both tank with a step change, okay, sekarang ni kita ada dua tank Satu tank yang mana ni? Okay. Tank yang first ni dia punya satu lebih besar dulu. Dia punya surface area lebih besar daripada tank yang kedua. Okay, tank yang first kalau tengok dekat atas ni yang atas ni dia lebih besar daripada tank yang kedua. Okay. So bila kita subject kedua-dua tank ni dengan step change, so we notice that the smaller tanks react faster, but ultimately both will level reach the same steady state value. So kalau tengok tank yang ni tank, okay, yang nombor 2 ni tank A sama dengan 1. Okay, yang nombor 2 ni tank lebih besar daripada yang first. Okay, so kalau tank yang kecil dia punya, kalau kamu bagi dia step change, dia punya level tu akan meningkat tapi dia akan mencapai steady state, yang mana tank 2 ni pun sama juga, dia akan mencapai steady state yang sama tapi dia lambat sikit sebab surface area dia besar. So kamu tengok dia punya graph dia kan dia macam dia slow lah. Okay. Secara logiknya tank kecil kamu letak air yang sama, rate yang sama, compare dengan tank besar, memanglah tank kecil tu akan naik, dia punya level cepat. Dia naik cepat tapi akhirnya dia punya level dia akan sama sebab bawah dia dua-dua ada ni. Tank 1 dengan tank 2, dua-dua ada valve. Kan? So akhirnya tank dia akan sama level, cuma tank yang besar tu lambat sikit lah. Okay, ni yang contoh yang first. Kan? Okay, untuk contoh yang kedua pula. Okay, since both tank have the same time constant, okay. Tank yang time constant. KP. Since both tank have the same time constant, thus they have the same initial speed of response. But as time goes by, the tank with larger resistance allow the less liquid out of tank. Thus liquid level will increase in this tank. Oh, okay, betul lah. Yang nombor 2 ni refer pada contoh yang kedua. Okay. Refer pada contoh yang kedua, dia kata yang first ni A ni effect of the time constant. B ni effect of the static gain. So yang first ni time constant dia sama. Yang B ni A ni time constant dia tak sama, yang B ni time constant dia sama, tapi yang A ni dia punya static gain yang sama, yang B ni static gain dia berbeza. Static gain tu maksudnya dia reflect pada luas tank tadi. So kalau A ni kalau kita tengok dia punya static gain dia tak sama sebab tank dia besar kan. So kalau tengok dekat sini, kalau yang B ni punya contoh time constant dia sama, okay. Bila time constant dia sama, as time goes by, the tank with the larger resistance R2 allow less liquid of the tank.
Thus, liquid level will increase in this tank and its ultimate value Kp is larger than the value of level in tank with less than R1. The larger the static gain of the process, the larger the steady state value of its output. Ni kamu kena buka buku ni. Yang ini, contoh ini saya ambil daripada buku Seaboard, page Seaboard pula, Josh Stefanopoulos, page 175. 183. 183? Kalau Kalau page 183 itu yang sama lah. Ini contoh yang sama yang di-explain. So, kalau saya explain tadi tak clear, yang saya cuba nak explain adalah benda dalam 182, 183. Tengok page tu. Macam ni. So saya dah highlight nampak tu. Ini yang saya cuba nak explain lah pada kamu. Kalau kamu tak faham, tak clear, kamu buka 182, 183. Itulah yang saya nak sampaikan. Yang ni adalah effect on the parameter on response of first order system. Okay. So untuk hari ni kita pergi sampai okay, kita teruskan lagi kejap lagi sampai exercise ni. Okay, sampai dekat exercise ni kamu buat. Second order system ni kita masuk next week lah. Yang ni kena slow sikit. Sebab kalau cepat pun nanti kamu tak dapat pun tak ni juga kan. Mencapai objektif juga. Okay itu contoh yang first. Apa efek parameter pada first order system. Okay, yang ini kamu tengok 182, 183 buku Seaboard. Okay, seandainya saya explain tadi kamu tak clear, kamu tak faham, okay, kamu tengok dalam ni. Benda yang sama, saya cuba explainkan. Okay. Next, pure capacitance process. So yang ini bila AO ni sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong, kamu buat yang tadi kamu buat tu, so kamu akan dapat yang inilah GS over KP sama dengan S. Where this is the pure capacitance or pure integrator. Kalau kamu tengok dekat sini, dia tak ada time constant. Okay, dia tak ada tau P, tak ada. Dia terus integrator je. So, secara konseptualnya, saya boleh terangkan kepada kamu. Contoh yang sama tadi, okay, katakan ini tank, dia ada inlet, dia ada outlet. Okay, cuma beza dia, outlet ni adalah pump, bukan lagi valve. Valve tadi, dia ada hubungan H sama dengan flow rate over resistance, itu valve. Okay, kalau pump tak macam tu. Pump kamu set nilai. Kamu dah set nilai, katakan kamu set nilai dia 2 meter per second dia keluar. So dia akan tetap 2 meter per second dia keluar. Dia tak ada dipengaruhi oleh level. So kalau input kamu tu daripada 2 kamu naikkan kepada 10, so ada lebihan 8, apa akan jadi pada tank ni? Dengan masa. kalau pakai yang pump tu. Pakai yang pump. Yang dia akan limpah. Melimpah. Sebab apa dia melimpah? Sebab kalau macam yang tank constant tu dia ada apa tadi, self regulating. Kalau yang ni sebab pump tadi dia dah set 2 meter per second. So dia keluar 2 je. Betul. So itulah answer dia. So sekarang ni saya nak kamu dapatkan conceptual dia dulu. Dia punya kira tu nanti kamu boleh go back and pelan-pelan kira. So secara conceptual dia, bila dia dah keluar ni 2 je, so dia tak akan tambah lagi sebab dia pump. Dia dah apa nama tu? Dia dah setkan di situ. So nanti by time tank ni confirm limpah.
Sebab yang ini dikenali sebagai non-regulating. Dia tak regulate. Yang tadi tu dia regulate dengan masa. Yang ini tak regulate. Okay. Sama juga kalau dua, sekarang ni yang masuk dua, tiba-tiba kamu kurangkan. Jadi 1.5 saja. So apa akan jadi pada tank? Akhirnya. Input dia 1.5. Input dia 1.5. Kamu kurangkan 0.5. Level tank tu berkurang. Dan akhirnya akan Dia berkurang. Tak jalan lah. Ini pump kan? So bila pump, akhirnya tank ni akan kering. Okay. Sebab keluar dia dua. Dia sentiasa keluar dua. Compare dengan yang tadi, kalau dia self regulating kan, bila H ni makin berkurang, okay, force dia akan makin berkurang. Maksudnya daripada laju dia akan pelan-pelan. Kan? So level dia mungkin akan turun, tapi kemudian dia akan mencapai stability. Maksudnya tank ni tak akan kering. Tapi kalau pakai pump, confirm kering. Itu dia punya beza dia. So yang ini adalah untuk pure capacitance punya proses. Kan? Ini dia punya jalan kira dia lah. Ini kamu boleh go through. Ini saya tak suruh kamu kira sekarang sebab kita akan habis masa macam tu je. Kan? Yang ini contoh untuk dynamic response pure capacitance. Yang ini pun sama. Ini pun dalam buku Seaborg. Dia explain. So saya suka buku ni sebab dia explain dan cara dia tulis tu kamu boleh faham. So lagi better dia tulis tu, kamu baca pelan-pelan, kamu lebih faham lah. Ni pun dalam buku Seaborg. Sekejap saya tengok page. Pure capacitance. Okay. Untuk ni kamu tengok page. Okay, yang ini kamu tengok example 10.3 page 177 Seaborg. Seaborg pula. Josh Stephanopoulos. Okay. Okay. So sekarang ni secara konseptual kamu dah dapat dah apa beza antara pure capacitance dengan self regulating. So untuk lebih clear, kamu refer buku tu untuk yang ni tadi. Sebab yang ni sebelum ni keluar test ini untuk menguji kefahaman kamu. So buka balik contoh tu, baca line by line. InsyaAllah memang boleh faham. Mungkin saya explain tu kamu susah nak faham kot. Kan? Kita pun susah nak interact. So go through yang tu. Kalau tak faham lagi, baru kita discuss lagi sekali. Okay. Ni dia punya remarks. A pure capacity process will cause serious problem as it cannot balance itself. Contohnya yang macam tadi lah. Kalau terlebih dia melimpah, kalau terkurang dia kering. Kan? However untuk yang self regulation tu dia tak akan melimpah dan juga dia tak akan kering. Itu kelebihan dia lah. Ini saya dah bagi kamu exercise 1 dengan dia punya answer. So yang ni kamu go through. Sekejap lagi. Daripada pukul 12 sampai pukul 1 kamu ulang balik apa yang saya dah ajar ni. Lepas tu kamu tengok contoh yang telah diberi. Dan saya juga dah bagi page-page tu. Kamu tengok balik dan anggap itu sebagai kamu punya tutorial. Buat balik benda tu. Okay, dengan contoh yang diberi ni saya dah siap bagi answer. Tapi benda ini tak akan mendatangkan apa-apa makna kalau kamu tak cuba. Kalau kamu tak cuba balik, kalau kamu cuba baru kamu faham.